Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, video ni sebenarnya untuk pelajar-pelajar intervention. Atas permintaan pelajar, cikgu sediakan semula bahan untuk chapter 8. Video ni hanya untuk pelajar-pelajar kuliah 4 sesi 2021-2022 sahaja. Sebab dalam video ni cikgu takut ada yang mana-mana slide yang tersalah dalam ni, sebab slide ni baru disediakan hari ni atas permintaan pelajar untuk cikgu terangkan semula chapter inventory. Dalam chapter inventory ni kita ada dua sistem, iaitu periodic system. So cikgu tak bawa balik pen hari ni sebab tak bercadang untuk membuat video. So tidak ada ni lah penulisan, cikgu tunjuk sahaja periodic system dan juga perpetual system, di mana kedua-dua sistem ini ada dua kaedah yang kamu perlu tahu, iaitu FIFO method dan juga weighted average. Average method kalau periodic dia menggunakan istilah weighted, tapi sama je lah, average juga. Kalau perpetual system pun kita ada dua kaedah, iaitu FIFO dan juga moving average, pun average method juga. Okey, kita tengok periodic system, kaedah yang pertama. So kita akan tengok 4 contoh dalam ni. Kaedah yang pertama menggunakan periodic system, iaitu FIFO method. Kita tengok satu contoh soalan. Okey, kalau soalan bagi dalam bentuk ayat yang panjang-panjang ni, mudah dia kalau kamu kena keluarkan dia dalam bentuk list. So macam mana kita nak keluarkan dia? Kita tengok sini, kita dah membuat, kita tengok sini pada awal tempoh perekonomian 1 Ogos ada 15,000 unit yang kos dia adalah 90,000. So keluarkan maklumat ini, 15,000 unit pada 1 bulan 8, kos dia ada 90,000. So kita dapat kos unit dia adalah RM6. Kemudian 10 hari bulan 8 kita membuat satu pembelian 10,000 unit pada harga RM4 seunit. Okay, next. Pada 15 hari bulan, kita membuat satu jualan 12,000 unit. So, harga jual jangan masukkan dalam list. Harga jual jangan masukkan dalam list. Kemudian, 20 hari bulan, kita beli lagi 6,000 unit pada nilai kos RM5. Dan 25 hari bulan, kita membuat jualan yang terakhir 8,000 unit. Sekali lagi, harga jual jangan masukkan dalam senarai. Next, apa yang perlu kita buat? Kita kena asingkan, ini guna periodic system. Periodic system ni kita kena asingkan jualan dan juga belian. So yang atas ni belian bersama-sama dengan inventory awal, dan bawah ni adalah nilai-nilai jualan. Di mana jumlah inventory awal dan juga belian sebanyak 31,000 ni kita panggil sebagai barang sedia untuk dijual. Cost of good available for sale. Ini dalam RM, cost dalam RM, dan ini dalam unit. So, sehingga 31/8 ada 31 unit yang sedia untuk dijual. Yang ready lah, yang sedia untuk dijual. Di mana 15,000 unit yang kos dia RM6, ada 10,000 unit yang kos dia RM4, dan ada 6,000 unit yang kos dia RM5. So, ketiga-tiga batch ini direkod secara berasingan. Okey, dan kita dah berjaya jual sebanyak 20,000 unit. 12 tambah 8, 20,000 unit. Ini boleh totalkan sekali. Okey, 20,000 unit ini kita panggil sebagai unit sold, unit yang telah berjaya kita jual. Okey, sedia untuk dijual 31,000 unit, dah berjaya jual 20,000 unit, maka tinggal lagi 11,000 unit yang belum dijual. Ending inventory itu adalah nilai yang belum dijual. Okey, sekarang ni kita nak asingkan daripada barang yang sedia untuk dijual ni, bahagian atas ni, sedia untuk dijual ada 31,000 unit ni, yang manakah produk yang telah terjual, yang mana yang belum dijual. So, menggunakan FIFO system. FIFO system first in akan out dulu. So 20,000 yang akan out ni adalah 20,000 yang teratas. Sini 15,000 dan 5,000 daripada batch yang kedua. So, jom kita asingkan. Okey, yang 10,000 ni kita jadikan dia 5,000. So, nilai yang atas ni, 20,000 yang atas ni adalah 20,000 yang telah terjual. Kita panggil dia sebagai cost of goods sold. Ini adalah kos jualan ataupun cost of goods sold. Nilai dia 110,000. Manakala yang bawah ni adalah yang belum terjual. Belum terjual inilah kita panggil sebagai unit of ending inventory. So, ending inventory ni ada 11,000 unit. 11,000 unit tu terdiri daripada 6,000 unit yang kos dia RM5 dan 5,000 unit yang kos dia RM4. So, ending inventory dalam RM kita akan dapat RM50,000. Okey, itu kaedah yang pertama, kaedah FIFO menggunakan periodic system. Simple. Senaraikan semua inventory yang ada mengikut kos masing-masing, mengikut batch yang kita beli itu. Kemudian asingkan
cost of goods sold dan juga ending inventory yang dah dijual dan juga yang belum dijual. Yang bahagian atas dah jual, bahagian bawah belum jual. Kemudian cari dalam RM dia. Okey, kita tengok kaedah yang kedua. Masih lagi periodic system, tapi kali ini menggunakan weighted average. So, sama juga kita akan listkan semua. Kalau soalan diberi dalam bentuk words macam ni lah, kamu senaraikan. Tapi kalau soalan bagi dalam bentuk list, kamu kena hati-hati. Kadang-kadang beginning ni tidak dimasukkan dalam list. Kena cepat-cepat masukkan dalam list supaya kamu tidak tertinggal. Okey, kemudian kita asingkan belian dan juga jualan. Dan again, kita akan dapat cost of good available for sale. Ini kita panggil sebagai kos barang sedia untuk kita jual. Dan kita dah bersedia jual sebanyak 20,000 unit. Menjadikan inventory akhir kita tinggal lagi 11,000 unit. Sekarang kita menggunakan kaedah weighted average. Kita dah faham tadi, 31,000 unit ini kita dapat dengan kos RM160,000. Maksudnya kalau kita nak dapat nilai kos untuk satu unit, kita kena bahagilah dan kita akan dapat average cost per unit adalah RM5.16. Maknanya semua produk dalam kedai kita, termasuklah dalam store, semuanya nilai dia telah dipuratakan menjadi RM5.16. Batch yang kita beli pada 10 hari bulan 8 pun dah jadi RM5.16. Yang kita beli pada 20 hari bulan 8 pun telah dipuratakan menjadi RM5.16. So, sekarang ni tidak ada masalah lah. Atas ke bawah ke, 20,000 unit kali dengan RM5.60 tu, kita akan dapat cost of goods sold. Maksudnya, nak kira cost of goods sold 20,000 unit, darabkan dengan RM5.16 yang telah dipuratakan, dapatlah 103,200. Dan yang tinggal lagi 11,000 unit, yang kita panggil sebagai ending inventory, pun kita darabkan dengan RM5.16. So, cost of ending inventory RM56.760. So, ni kamu semak balik nanti pengiraan dia betul ke tak ni. Tapi konsep dia macam tu lah. Cari cost per unit dulu. Kemudian cost per unit tu darab dengan unit jualan akan dapat cost of goods sold. Darabkan dengan unit of ending inventory akan dapat cost of ending inventory. Okey, itu kaedah yang kedua. Kita tengok pula satu lagi sistem. Second system adalah perpetual system. Di mana perpetual system juga ada dua kaedah inventory. Kaedah yang pertama, kaedah FIFO. Pun sama juga, ini yang telah dilistkan. Kita ada beginning inventory, kemudian kita ada dua urus niaga pembelian dan juga dua urus niaga jualan. Okey, kali ni dia akan asingkan tapi dia tak akan asingkan macam tadi. Kita tengok kita akan buat dalam bentuk kotak, dalam bentuk card inventory. Kita panggil sebagai card inventory, di mana kotak yang pertama khas untuk purchaser sahaja. Kotak yang kedua untuk sold pada nilai cost ataupun kita panggil sebagai cost of goods sold. Kemudian kotak yang ketiga itu adalah baki akhir dia, baki yang tinggal. Kita beli berapa, kemudian kita jual dan tinggal lagi berapa. Okay, yang jualan tadi kan ada dua jualan 15 dan 25 hari bulan ni. Dia tak bolehlah berada dalam purchases punya kotak ni, kita kena bawa dia ke kotak sold ni. Okey, tarikh ni tak perlu bawa sebenarnya, tarikh ni biar je kat sini. Okay, so 15 dan 25 hari bulan ni adalah urus niaga jualan. Jualan dia tidak boleh berada dalam kotak ni lah, dia kena berada dalam kotak yang tengah. So, jom kita tengok awal tempoh perakanan. 1 hari bulan ada 15,000 unit yang kos dia RM6. So, total cost pada awal tempoh perakanan ada RM90,000. Kemudian 10 hari bulan kita beli lagi 10,000 unit. So, sehingga 10 hari bulan 8 kita dah ada 15,000 unit yang harga kos dia RM6. Dan 10,000 unit yang harga kos dia RM4. Ada dua kumpulan inventory yang mempunyai kos yang berbeza. Tapi sepatutnya kamu record. Kalau nak record proper ni kena ulang sekali lagi. Tapi mandangkan soalan kita soalan objektif je, kamu buat begini betul-betul. Janji kamu faham lah. Kita ada dua kumpulan inventory dalam kedai kita, dalam gudang kita. Okey, next 15 hari bulan 8 kita nak buat jualan 12,000 unit. Nak buat jualan 12,000 unit, kita kena tengok kaedah apa yang kita gunakan. Kita gunakan FIFO method. So, first in, first out. 12,000 unit yang akan out ini, unit yang mana? Unit yang first in lah. Unit yang atas. Yang 15,000 ni akan out dulu. So, 12,000 unit yang akan dijual ini adalah 12,000 unit yang kos dia adalah RM6. Bukan RM4. RM6 dia masuk dulu.
So, kos dia adalah RM6. So, 15,000 unit ni, bila dah jual 12,000 unit, maka dia dia akan tinggal 3,000 unit yang kos dia RM6. Dan, okey, ini sekejap bawah sikit. 10,000 ni masih ada lagi, masih belum terjual. So, sehingga 15 hari bulan 8, kita ada 3,000 unit yang kos dia RM6 dan kita ada 10,000 unit yang kos dia RM4. So, ada dua kumpulan inventory yang mempunyai kos yang berbeza pada 15 hari bulan 8. Okay, next. Pada 20 hari bulan 8, kita membuat satu pembelian baru. Lagi 6,000 unit. Kos dia RM5 kali ni. Pada tarikh 20 hari bulan 8 ni, bawakan sikit. Kita ada 3,000 unit ni masih belum terjual. 10,000 unit tu pun masih ada yang kos dia RM4 dan kita tambah satu lagi 6,000 unit pada kos RM5. So, ada 3 kumpulan inventory dalam ni. Okay, next. Pada 25 hari bulan, kita nak buat jualan 8,000 unit. So, 8,000 unit yang akan dijual ni, unit yang mana? Pun sama juga, kita tengok kaedah FIFO, kita akan ambil nilai yang atas. First in, first out. So, 3,000 ni akan dijual dulu. Maknanya, pada 25 hari bulan ni, kita kena asingkanlah 3,000 dan juga 5,000. So, 8,000 yang terjual ni adalah 3,000 yang kos dia RM6 dan lagi 5,000 kos dia RM4. So, 3,000 ni dah habislah. Semuanya telah terjual. Sekarang, yang tinggal adalah daripada 10,000 ni, dah jual 5,000, tinggal 5,000 yang harga kos dia RM4 dan 6,000 yang nilai kos dia RM5. Okey, dah siap semua transaksi. Sekarang kita nak kira cost of goods sold dan juga ending inventory. Cost of goods sold kita perlu tambahkan semua jumlah yang telah dijual pada nilai kos. So, kita kena kira satu-satulah. 12,000 darab RM6 dapat 72,000. Kemudian 3,000 pada nilai kos RM6 dan kita jual 5,000 pada nilai kos RM4. Menjadikan total cost of goods sold RM110,000. Okey, macam mana pula kita nak kira ending inventory? So, ending inventory adalah inventory akhir yang tinggal pada hujung tempoh perakaunan. So, ini yang tinggal pada hujung tempoh perakaunan. 11,000. 11,000 unit yang tinggal ini adalah 5,000 unit pada nilai kos RM4 dan 6,000 unit pada nilai kos RM5. Menjadikan jumlah cost of ending inventory RM50,000. Okey, next kita tengok sistem, masih lagi berbentuk sistem. Tapi kaedah yang terakhir iaitu moving average. So, konsep dia sama juga. Ini adalah senarai beginning inventory, belian dan juga jualan yang dikeluarkan daripada soalan. Okey. Kemudian kita akan ada 3 bahagian ataupun 3 kotak ni. Bahagian pertama adalah untuk purchases. Bahagian kedua adalah untuk cost of goods sold yang telah dijual pada nilai kos. Dan kolom yang terakhir adalah untuk ending inventory. Okey, semua yang urus niaga jualan ni kita akan masukkan di kolom yang tengah. Okey, pada awal tempoh perakaunan 1 hari bulan 8 kita ada 15,000 unit yang kos dia RM6, menjadikan total kos pada 1 hari bulan 8 ada RM90,000. Kemudian 10 hari bulan 8 kita beli lagi 10,000 unit. So 15,000 unit ni akan tambah dengan 10,000 unit dan 90,000 unit ni akan tambah dengan 40,000 unit. Menjadikan kos pada total barang yang kita ada pada 10 hari bulan adalah 25,000 unit. Dan kita dapat 25,000 unit ini dengan kos RM130,000. So, 90 tambah 40. RM130,000. Maknanya kos satu unit dia, kita kena bahagi kita dapat kos unit dia sebenarnya RM5.20. Kita menggunakan kaedah average. Purata. Kita akan puratakan nilai kos setiap kali kita membuat pembelian, purchases. Bila berlaku saja purchases, harga akan dipuratakan. So, dapat RM5.20 kos satu unit untuk semua barang yang kita ada lah. So, itu pada 10 hari bulan. Next, pada 15 hari bulan 8, kita nak buat jualan. Bila kita nak buat jualan 12,000 unit ni, kita tak perlu pilih lagi dah atas ke bawah ke, sebab semua barang dalam kedai kita kos dia sama saja RM5.20. So, RM5.20 ni terus bawa sahaja ke sini. Dan pada 15 hari bulan tersebut, selepas kita jual 12,000 unit, daripada 25,000 unit ni, cuma tinggal 13,000 unit dan bawa kos yang sama, RM5.20. So, kos ni hanya akan dipuratakan semasa urus niaga belian sahaja. So, bila kita darab 13,000 darab dengan RM5.20 akan dapat nilai sini.
Okey, 20 hari bulan kita beli lagi. Kali ni dengan harga RM5. Kita beli 6,000 unit pada nilai RM5. So, hari tu dah ada 13,000, beli lagi 6,000. So, nilai sini akan jadi 19,000. 19,000 ni 67,600 tambah dengan 30,000 akan dapat 97,600. Kemudian kita akan puratakan. Ini adalah urus niaga belian. So, kita akan puratakan. 97,600 bahagi 19,000 akan dapat RM5.14. Kos purata selepas pertambahan lagi barang niaga. Okey, next 25 hari bulan kita membuat jualan 8,000 unit. So 8,000 unit ni tak ada masalah lah. Kita cuma bawa saja RM5.40 ke sini dan kita akan dapat baki pada hujung tempoh perakanan pada 25 hari bulan 8 ni dan juga baki yang sama pada hujung tempoh perakanan ada lagi 11,000 unit di mana 11,000 unit ni kos dia adalah RM5.14. Menjadikan hasil darab dia ni 11,000 darab RM5.14 dia akan dapat 56,540. Inilah ending inventory. So sekarang macam mana kita nak kira cost of goods sold? Cost of goods sold sama macam tadi, kita akan totalkan semua nilai dekat sini. Nilai-nilai yang telah kita jual pada nilai kos. So 12,000 darab dengan RM5.20 62,400. 8,000 darabkan dengan RM5.14 akan dapat 4112. Jumlah cost of goods sold adalah 103,520. Dan ini adalah cost of goods sold pada hujung tempoh perakanan. Ini adalah jumlah. Tapi kalau soalan minta cost of goods sold pada 15 hari bulan 8, maka jawapannya adalah RM62,400. So hati-hati juga dengan soalan minta cost of goods sold pada tarikh tertentu ataupun pada hujung tempoh perakanan. Okey, dan ending inventory ni adalah nilai yang terakhir dia lah. 11,000 unit. Ini dalam unit, dalam RM dia adalah RM56,540. Okey. Satu lagi soalan yang kerap keluar dalam final exam adalah bagaimana kita nak merekod urus niaga pada 15 hari bulan 8. 15 hari bulan 8 ni adalah urus niaga jual barang niaga 12,000 unit. Yang dijual adalah 12,000 unit. So 12,000 unit yang dijual ni kita perlu kreditkan inventory, dia akan berkurang. So kita akan kreditkan inventory 62,400. Debit dia apa? Debit dia adalah cost of goods sold. Cost of goods sold ni kita jual 12,000 unit pada nilai kos RM5.20. Nilai kos ni adalah nilai kos yang telah dipuratakan. Ikut kaedah lah. Kalau kaedah FIFO, kita guna kos yang terpilih tu lah. Yang masuk dahulu. Okey, pada tarikh yang sama 15 bulan 8, bukan setakat 12,000 ni keluar daripada store, keluar daripada kedai kita. Kita kreditkan inventory, keluar daripada stok inventory. Pada tarikh yang sama juga kita menerima tunai. So tunai yang kita terima atas 12,000 unit ni pada harga RM12. So RM12 ni datang sampai sini kita dapat 12,000 unit tu kita jual pada harga RM12. So RM12 darab dengan 12,000 unit akan dapat RM144,000 kita terima. Di mana RM144,000 yang kita terima hasil jualan ini kita kreditkan sales. Kos kita dapat barang tersebut dengan nilai kos RM62,400. Perbezaan di antara jualan dan juga cost of goods sold, kita panggil dia sebagai gross profit, untung kasar. Okey, cikgu rasa itu sahaja. Cuma kamu kena tengok yang lain-lain jenis lah, jenis pembelian serta macam mana kita nak mengira gross profit. Gross profit adalah perbezaan di antara jualan dan juga cost of goods sold. Tolak cost of goods sold akan dapat gross profit. Gross profit ni tidak ada dalam syllabus tapi kena ambil tahu, takut-takut masuk dalam final exam. Okey, itu saja untuk chapter inventory.